A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma iftah alaina hikmatan wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Okey, hari ni kita nak sambung bab isim Yang ni yang empat attribute atau empat sifat isim yang mesti ada lah. Tak kira dia letak kat mana. Sama ada dia single ke, dia dalam ayat ke, dia dalam phrase ke, empat-empat attribute ni dia mesti ada. Dia mesti ada. Kalau kita tengok contoh dekat sini, dia kata apa nama, hazihi bintun saghiratun. Okey? Semua yang isim akan ada ni. Hazihi, ni gender dia muannas. Dia punya definite indefinite, dia definite by default sebab dia ismu isyarah. Ismu isyarah dia memang definite. Okey, kita tengok case. Case dia sini tak nampak jelas lah sebab case ni dia dalam bentuk marfu', marfu' dengan dhammah, mansub dengan fathah, dengan majrur dengan kasrah. So hazihi ni dia mabni dia punya case, dia punya apa nama, tanda dhammah, fathah, kasrah pada huruf ta'khir tu dia tak berubah. So dia tetap macam ni, tapi dia dalam state dia dalam ayat ni dia memang marfu' sebab dia mubtada. Okey, lepas tu kita tengok number. Hazihi ni untuk singular. Hazihi ni untuk singular. So bila hazihi ni untuk singular dan dia pun muannas, okey. So dia punya khabar pun mesti muannas singular. Bintun, bintun. Small girl, girl ataupun anak perempuan, bintun. Bintun, saghiratun. Saghiratun ni sifat kepada bintun. Bintun tu, kalau hazi bintun dah cukup satu ayat lengkap. Kita bawa mari, dia ada mubtada khabar ni, kita bawa mari dia punya adjektif kepada bintun. Adjektif, naktun atau adjektif ataupun sifat, dia mesti match ke semua empat-empat ni. Gender, muannas, definite, indefinite, nakirah ataupun ma'rifah, dia nakirah. Case, dua-dua dhammah, maknanya dia marfu', dua-dua marfu', dan number dia singular. Kalau bintun ni jadi lebih bukan singular, yang saghiratun ni pun akan guna perkataan yang untuk kalau jamak dia jamak lah. So yang di case ni singular. Empat case ni mesti sama dalam case adjektif. Okey. Sini untuk muzakkar, so haza ni untuk muzakkar, walad, waladun, boy ataupun anak lelaki, waladun, walad. Kalau walid tu bapa biasanya kita panggil, ada orang panggil ayah dia walid. Ni walad, anak lelaki. Okey. Biasanya kita panggil boy, small boy, saghirun, waladun saghirun. So yang ni gender, definite, dia punya case mesti sama sebab yang adjektif ni mesti follow exactly. Empat-empat case ni mesti sama. Okey, tengok contoh yang kedua ni, Bilal. Bilalun ni nama am, nama proper noun, nama khas. Okey, so Bilalun. Bilalun ni dia mubtada. So dia mubtada, dia ada case dia. Gender, muzakkar, lelaki. Dia definite sebab dia nama khas, proper noun. Case dia Bilalun, case dia dengan huruf dhammah, maknanya case dia marfu'. Lepas tu number dia seorang, jadi dia singular. So dia singular dan dia muzakkar. So dia punya
mubtada dia. Mudarrisun. So mudarrisun ni mesti muzakkar, mesti singular juga. So mudarrisun ada adjektif dia jadidun. So jadidun adjektif ni dia mesti sama dengan keempat attribute kepada isim ni. So gender dia muzakkar, definite indefinite ni dan nakirah sebab ada tanwin nakirah. So dia punya adjektif pun follow nakirah. Case dhammah, marfu', number singular. Faham tu kan? Okey, ini panjang sikit ayat dia. Al-mudarrisu, al-jadidu, fil fasl, dalam in the class. Okey. So kita tengok al-mudarrisu ni mubtada. Macam mana dia mubtada? Sebab dia memang marfu', lepas tu lagi satu dia ma'rifah. So dia mubtada lah. So mubtada ni dia ada adjektif. Adjektif dia pun kena follow yang ni case dia gender dia muzakkar. Okey. Dia punya definite indefinite, okey, dia ma'rifah, ma'rifah dengan alif lam. So dia punya adjektif pun ada alif lam. Case kedua kena sama, marfu' dengan dhammah, number singular. Baik, katalah al-mudarrisun, kita jamakkan dia. So yang al-jadid, al-jadid ni pun kena jamak juga, kena guna yang jamak juga. So in this case dia singular. Okay, fil fasli, ini dia punya khabar. So kita tengok mubtada, dia ada adjektif, and then habis bahagian mubtada, and then barulah datang khabar. Okay, so kalau English kita nak kenal antara subjek predikat dia, in between dia ada is. This is a small boy, in between dia ada is. English translation, in between dia ada is. Is, hazihi, is, and then baru masuk part khabar. Yang macam ni, al-mudarrisu jadidu, the new teacher is, and then baru masuk part khabar. Itu cara nak differentiate antara mubtada dengan khabar. Mudah dia kalau dengan English lah. Okay. So yang contoh yang ketiga ni, haza. Maknanya yang ini keempat-empat ni ada pada dia. Keempat-empat attributes untuk isim ni ada pada dia. Okay. Gender dia haza ni untuk muzakkar. Definite indefinite dia ismun syarah. So dia by default dia ma'rifah. Okay. Case. Okay. Case cuma yang ni dia mabni. Haza case biasanya untuk marfu'. Untuk jadi mubtada dia mesti marfu'. Dia kalau perkataan biasa dia akan pakai dhammah. Ini dia mabni. Dia punya tanda huruf dia tu tak berubah, dia tetap haza, dia tetap pakai fathah dengan alif. So walaupun dalam keadaan macam ni dia tetap marfu'. So dia marfu'. Haza ni by default dia marfu' kalau dia jadi bila dia jadi mubtada. Okay, so number ini untuk singular. So haza untuk singular, dia punya khabar mesti singular. Baitun jadidun. Jadidun. So jadidun, baitun is a khabar. Okay. So adjektif kepada baitun ni pun kena follow exactly the same. So far at this time dah ulang 3 kali ni. 3-4 kali ni. Boleh faham je. Dapat Cikgu tak dapat cikgu? Dapat Okay. Sebab kita bincang bab isim ni, bab isim yang ada empat attributes ni yang memang attach pada isim. Tak kira lah isim tu duduk kat mana. Okay. Kita pick up ini isim, katalah isim. Ini isim sebab dia ada tanwin. So jadidun, dia duduk dekat ujung ni. Dia pun ada, dia pun mesti empat ni attribute ni dia ada. Gender, okay, dia muzakkar. Okay.
Definite and definite dia ada tanwin, so dia indefinite, dia nakirah. Okay. Is mudah nampak sebab dia ada baris. So baris dia dhammah, so dia marfu'. Dan number dia singular, singular. Sebab dia attach, dia adjektif attach kepada talib. So talib ini muzakkar, muzakkar nakirah, okay, marfu' dengan lepas tu mufrad. Okay, yang sebut tu kita tengok dekat sini sekejap nak tukar. Okay, yang ni nampak sekejap bawa dia ke sikit. Okay, ini bila kita describe apa bila kita describe any isim, any isim, tak kira isim tu macam mana kedudukan dia, dia akan ada. Kalau single word, biasanya single word, single list word macam kita tengok dalam kita punya teks, macam ni, kejap tunjuk. Single words yang ni, macam ni, okay. Al-kalimatu al-jadidatu. Okay, so yang ni al-jadidah ni muannas. Muannas. So dia match, dia adjektif kepada al-kalimatu. Al-kalimatu ni jamak. Jamak. So dia jamak, dia muannas. Lepas tu dia ma'rifah sebab ada alif lam. So dia punya ni pun apa, dia punya adjektif dia pun follow, the same exactly, all the four yang dia ada. Cuma sini al-jadidah sebab dia ada lagi satu syarat nanti kita go through. Dia pakai al-jadidah, kalau singular pun jadidatun. Jadidatun ini untuk muannas. Dia cuma tambah ta marbuta je, walaupun ini dalam bentuk singular, tapi singular muannas ni sebab al-kalimatu dia bukan, dia ghairi aqil, dia tak ada akal, dia benda yang tak ada akal. Al-kalimat maknanya words, the new words, translation dia the new words. Okey, even sini kita tengok tak ada baris, al-lughatu. Kita akan baca dia al-lughatu, sebab dia dalam bentuk ni dia akan default kepada marfu'. Dia akan default kepada marfu'. So marfu' dekat sini is the default state of any words. Ya, apa jadi? Turun. Okay. Ni. Marfu' state. Marfu' ni is the default state. Okay. Ini kena ingat ni. Marfu' ni default state of the words. Marfu' ni default state. Kalau single word yang kita jumpa ni, dia akan baca dengan marfu'. Dia akan baca dengan marfu'. Macam ni. Semua ni. Kita baca al-lughatu. Ini kita baca dia syahirun. Okey, kalau tak ada alif lam dia akan ada tanwin. Syahirun. Okey, ni yang ni kita baca dengan al-madinatu. Al-madinatu. Dia tak ada tanwin sebab dia ada alif lam. Apa tadi ni Cikgu Tah? Bukan. Maknanya dia masyhur. Syahirun. Syahirun. Jadi kalau nama orang tu syahir, makna nama dia tu masyhur lah. Famous. Syahirun ni famous. Okey. Ni kita baca as al-ta'iru. Kita baca al-ta'iru dengan marfu', dengan sukun. Ni. Okey, al-yaumu. Al-yaumu kalau kita refer kepada hari,
Kita refer kepada hari Isnin, Selasa, Rabu. Hari, day. Kita day. Name of the day, dia akan jadi al-yaumu. Tapi kalau kita refer kepada masa, masa macam masa dia akan dapat baris fathah sebab dia kira adverb of time. Dia jadi al-yauma. Al-yauma. Tapi biasanya kalau ini dia nak tunjukkan isim, nama. Jadi al-yaumu. Dia list macam ni, al-yaumu. Kalau dalam konteks apa dia sebagai adverb of time, jadi dia al-yauma. Yang ni konteks dalam ni, konteks isim. Jadi al-yaumu. Ya, okey. Ni kaslanu. Kaslan ni kita dah pergi dah. Dia walaupun dia tak ada alif lam, dia dalam satu kategori perkataan Arab yang dia panggil mamnu minal sarf. Tak payah ingat lagi. Tapi yang kita tahu, kita kata kaslanu walaupun dia tak ada alif lam sebab dia ending dengan alif nun. Jadi nun ni tak boleh ambil tanwin. Nun ni tak boleh ambil tanwin sebab dia dah jadi macam redundant kalau kita kata kaslanun. Sebab dalam tanwin pun dah ada nun. Dah ada nun. Jadi kaslanu. Makna dia lazy, malas. Makna dia malas. Okey, jau'anu. Sama pattern dia. Ending dia ada alif, nun. Jadi walaupun dia tak ada alif lam, kita still baca dengan tanpa tanwin. Sebab alif nun ending, words yang ada alif nun ni, ending dia tak boleh ambil tanwin. Ni ending macam ni tak boleh ambil tanwin, ending macam ni tak boleh ambil tanwin. Jau'an maknanya lapar, jau'anu. Sama juga dengan ghatsyanu, qat ni ain, qa ni baris sukun, ghatsyanu, ghatsyanu maknanya dahaga. Thirsty ini. Mal'anu sebab dia ada alif nun. Mal'anu walaupun tak ada alif lam dekat dia tak boleh ambil tanwin. So ini perkataan special yang dalam kategori dia tak boleh ambil tanwin. Lagi satu, dia tak boleh ambil fathah bila kita letak huruf jar depan dia. Dia tak boleh ambil fathah dan dia tak boleh dia tak boleh ambil fathah, dia tak boleh ambil kasrah. Bila dia dalam state jar, dia tak boleh ambil kasrah, dia akan ambil baris fathah in place of baris kasrah. Jadi kaslanu, jadi paling dia boleh turun kaslana. Dia tak boleh ambil jadi kaslani, salah. Kalau kita kata an kaslani, salah. Dia kena an kaslana. Dia dalam Quran, contoh yang paling banyak keluar adalah Fir'aun. Ila Fir'auna. Fir'aunu itu default dalam bentuk marfu'. Bila dia kata Allah suruh Nabi Musa pergi jumpa izhab ila Fir'auna. Fir'auna. Walaupun ada ila harfu jar sebelum nama isim Fir'aun tu, jadi Fir'auna. Dia tak boleh ila Fir'auni sebab dia yang tu salah satu daripada nama yang bukan Arab yang ending dengan nun, yang tak boleh ambil tanwin dan tak boleh ambil baris kasrah. Okay, mal'ana ni maksudnya full, penuh. Mal'anu. Kalau perut penuh, dia translate sebagai kenyang. Mal'anu. Mal'anu. Kalau gelas penuh, gitu. Ya, saya? Tak ada beza. Dia cuma beza pada state dia. State dia sama ada mansub, majrur dengan ni. Makna dia tak berbeza. Cuma dalam dia punya function dalam ayat tu. Tak faham lagi. Fir'aun tetap Fir'aun. Benda yang sama. Kalau Fir'auna, dia dalam bentuk majrur. Ataupun dalam bentuk mansub. Makna dia tetap sama. Cuma dia punya state yang kita tunjuk tadi. Dia punya case ni. Nombor 3 ni. Case dia berbeza. Function dia dalam ayat berbeza.
Faham? Jangan confuse. Kita bawa Fir'aun. Okey? Fir'aun. Fir'auna yang saya nak explain ni. Fir'auna ni dia dalam grup yang ni. Tak boleh ambil tanwin dan tak boleh ambil kasrah. Tak ambil baris tanwin dan baris kasrah. Jadi mal'anu walaupun tak ada alif lam, dia tak boleh ambil tanwin, dan bila ada harfu jar sebelum dia, dia tak boleh ambil baris kasrah. Okey? Okey, ghadbani. Ghadbana ada ghadbanu, tak boleh sebut ghadbani sebab dia tak boleh ambil baris kasrah. Tak boleh sebut ghadbanun sebab dia tak boleh ambil tanwin. Jadi ghadbanu, maknanya angry, maknanya dia angry. Untuk refer makna-makna ni boleh tengok dalam key. Dalam key dah tunjuk dah. Ni kat mana ni? Sebab 4B. Dekat sini dia ada bagi apa nama translation qadbanu, ni semua lengkap dengan baris. So boleh baca qadbanu, maknanya marah. Macam ghairil maghdubi yang tu orang yang kena marah. Orang yang kena marah dia maghdubi. Kalau marah marah sebagai isim, sebagai noun, qadbanu. Dapat Okey. So ni al-usfuru, kita baca dia sebagai al-usfuru, dalam default state majrur, al-usfuru. Lagi ni dah explain tadi, al-yauma dengan beza dia dengan al-yaumu is isim, al-yauma kalau kita jumpa state dalam ni, dia adalah adverb of time. Dia panggil adverb of time macam al-yauma. Apa lagi adverb of time macam sekarang, now, al-an, al-ana, now, lagi apa dia? Ba'da, selepas, qabla, sebelum, ba'da, tu contoh-contoh apa nama, zarful zaman, adverb of time. Okey, faham ni So kita nak tunjuk yang ni So nakirah ma'rifah ni kita dah biasa sebab ini definite indefinite. Kalau English dia pakai the, kalau untuk ma'rifah. Kalau nakirah English pakai a. Kalau kitabun ada tanwin, nakirah translation dia a book. Al-kitabu dia ma'rifah dengan alif lam. So translation dia the book. Okey, yang kita nak fokus hari ni yang ni. Part bahagian case ni. Sebab part bahagian case ni Ibu Encik Guta baru masuk ni pun nak kena catch up yang ini. Ini pun nak bagi faham kat ni. Even student lama pun nak kena catch up yang ni. So muzakkar muannas ni easy to understand, gender. And then mufrad, musanna ni jam'un, jamak. Dia kalau nak baca ini jam ni, kalau dia dalam single word dia akan ada tanwin. Jam'un. Bila nak wakaf dia jadi jam. Sebut jam dulu bagi habis mim, maskaraj mim masuk, jamma. Dia pergi kepada makraj ain, jamma. Kita kena latih lah kalau orang Arab dia sebut yang natural ya. Jamma. Ini mufrad. Mufradun. Mufrad maknanya singular. Mufradun. Okey. Lagi satu makna mufrad ni maknanya vocabulary. Mufradat maknanya vocabularies. Mufrad maknanya vocabulary, singular. Ini mufradun.
Ini mufrad. Ini bukan kata dasar, ini kata terbitan. Mufrad. Okey, ini musanna. Musanna ini maknanya dua. Ini ada dua. So singular, mufrad, musanna. Kita akan sebut selalu bila kita akan jumpa huruf, kita point pada huruf tu. Sebab all the huruf, tak kira apa pun, dia akan ada state dia. Kita ambil contoh. Kita buat sini macam perkataan yang kita belajar lah. Yang kita belajar. Okay, kita belajar biasanya kita guna perkataan ni lah yang famous. Kitab. Okay, kitab. Okay. Okay. Bila kita faham semua ni, yang dalam ni. Okay. Kita faham yang dalam ni. Okay. Di dalam empat-empat apa state ni. Empat-empat state ni. Sekejap. Okay. Nombor satu sini. Nombor dua. Okay. Tiga. Empat. Okay. Bila kita jumpa huruf, kita huruf jumpa macam ni, tak ada al, perkataan tu biasa, bukan nama khas, bukan nama asing apa semua, kita akan sebut dia kitabun. Kalau kita nak wakaf, kita sebut kitab. Walaupun kita wakaf dengan lafaz kitab, kita tahu yang ini dia ada tanwin. Kita tahu dia ada tanwin kat sini. Okey? Dapat? Bila datang alif lam, okey, so kita tahu dia nakirah. So yang ini dia dalam bentuk nakirah. Dia bukan makrifah sebab tak ada alif lam. So translation dia will be a book. Okey, dia dalam bentuk marfu' sebab dia punya default state dia. Dia single dia single word macam ni, dia akan dalam bentuk marfu'. Okey. So yang ini kita kenal. Muzakkar muannas ni kita kena kenal daripada orang Arab bagi tahu. Kadang-kadang yang tak ada ta mabutah tu pun boleh jadi muzakkar. Okay, so generally kalau tak ada ta mabutah dia muzakkar. So yang ni muzakkar. Okay, so dia nak bagi kod macam mana tak apa. Okay, dia muzakkar. Okay, lepas tu dia mufrad. By default biasanya perkataan dia akan bagi dalam mufrad, singular. Okay, so katalah datang alif lam. Okay, datang alif lam. Okay, so tanwin kena hilang. Jadi kita baca dia sebagai al-kitabu. Okay, so sekarang dia jadi makrifah. Okay, so sekarang ni dia dah jadi makrifah. Dia tak boleh jadi dia jadi makrifah. Marfu' tetap sama dengan baris dhammah. Dia tetap muzakkar, dia tetap mufrad. Faham? Okey. Kalau tahu kita belum sampai ke singular plural lagi. Tapi ini jamak kepada al-kitab. Sebab ada al, dia kena ada al juga. Tu, ta. Jadi al-kutubu. Okay. So yang ni, lindung lah. Sorry. Jamak kepada kitab, kutub. Kutub. Dapat? Tak nampak. Sorry. Tak nampak dalam skrin. Sekejap. Okay, dapat? So yang ni, bila dah jadi macam ni, dia ada al, dia tetap makrifah. Okay? Tapi bila dia berubah bentuk daripada al-kitabu, al-kutub, yang ni kita untuk
singular dengan plural biasanya kita kena biasakan banyak perhatilah, banyak bacalah. So then kita boleh differentiate sama ada yang perkataan tu dia singular ataupun plural. Musanna biasanya kita akan kenal sebab dia ada pattern dia. Singular dengan apa nama plural, kita kena biasa dengan perkataan-perkataan Arab, ya. So macam mana pun state dia dalam single words ni, all the four state apply. Dia punya all the four state dia apply. Okay, setakat ni faham tak? Setakat ni faham Ada, Cikgu tak? Relax dulu. Apa nama? Yang part ni, nakirah ma'rifah, faham? Okay? Definite, indefinite, ma'rifah, definite. Biasanya, perkataan biasa dia akan ma'rifah dengan alif lam. Default state dia akan bagi dalam nakirah biasanya. Biasanya dia akan bagi dalam nakirah. Tapi dalam contoh kita, bila kita go through more, biasanya dia akan bagi dalam bentuk macam contoh sini. Ini dah pelajaran ke-9. Dia dah bagi dalam bentuk ma'rifah dengan alif lam. Okay? Default state dia dalam bentuk majrur, marfu'. Default state dalam bentuk marfu'. Okay? Marfu' ni dia punya default state. Kalau tak ada apa-apa, ubah dia dalam bentuk marfu'. Okay? Kalau perkataan tu mula dengan sebagai mubtada', dia dalam bentuk marfu'. Dalam ayat mana-mana, dia mula sebagai mubtada', dia dalam bentuk marfu'. Dia subjek. Okay, subjek kepada ayat, sama ada dia fa'il atau dia mubtada', dia dalam bentuk marfu'. Okey, kalau apa nama dia khabar dia default dalam bentuk marfu'. Khabar ni dalam bentuk marfu'. Okey, khabar biasanya kalau single word dia dalam bentuk nakirah. So nakirah marfu'. Okey, muzakkar muannas. Okey, ini kita boleh kenal lah. Kalau ada ta marbutah, kita boleh sangkalah dia tu apa ni muannas, tapi tak semestinya sebab ada nama-nama yang muzakkar dia dah ada ta marbutah. Okey. So mufrad, musanna, jamak, singular, setakat ni kita cuma cover setakat ni pelajaran ke-9 ni kita cuma cover sampai singular saja. Kita banyak guna singular, mufrad saja, mufrad, musanna belum sampai lagi, dan jamak kita akan dapat sikit masa lagi. Okey, so kita kembali kepada kita punya textbook lah. Okey, textbook ni cikgu tak, dia kena baca tau. Okey, sini conversation antara apa nama Hollywood ni rasa. Okay, so now, kalau macam AG dah lama dia boleh baca lah. Sebab, Tepu pun dah sampai. Baru nampak Tepu. Okay, boleh baca. Ni yang tadi ni faham? Boleh ulang balik? Okay. Kalau confuse nanti tanya tau. Sebab yang bagi tahu tadi tu, dia 1, 2, 3, 4 ni, nakirah, ma'rifah, marfu', mansub, majrur ni mesti kena ada dalam kepala bila kita baca mana-mana artikel Arab. Dia daripada Al-Quran, kita baca dalam solat, apa semua kita jumpa macam alhamdu. Kita tahu dia ada alif lam, so dia ma'rifah. Alhamdu, ada dhammah, alhamdu ending dengan dhammah, so dia marfu'. Alhamdu, dia tak ada ta marbutah apa semua, dia muzakkar. So alhamdu dia mufrad. Alhamdu mufrad. Tapi
Translation dia all the praise. All the praise. Maknanya dia macam jamak. Walaupun bentuk huruf dia mufrad. Translation dia all the praise. All the praise and thanks. Ataupun segala puji. Dengan sebab ada alif lam. So alif lam tu, alif lam ta'rif yang mendefinitkan apa original dia dalam bentuk nakirah dia, hamdun, jadi alhamdu. Okay. Yang itu dia ada special alif lam tu. Ada nama special untuk dia. Bila dia gunakan alif lam tu untuk memakrifahkan isim, lepas tu dia membesarkan, mengagungkan lagi, meninggikan taraf isim tu. So alhamdulillah. Jadi especially bila kita baca, point kepada mana-mana ayat. So sekarang ni kita nak baca. Dengan application pengetahuan ni, yang ni empat-empat dengan empat-empat attributes kepada isim ni. Kepo boleh refer pada ni. Untuk ni ini yang dalam English lah. Gender, definite, indefinite, case dengan number ni. Case yang biasanya jadi confused sebab kebanyakannya kita guna perkataan Arab. So yang ni case, nombor 2 ni case. Marfu', mansub, majrur ni case. Case dia refer kepada harkah huruf tu, dhammah, kasrah dengan fathah tu case dia. Kalau marfu', dhammah, mansub, fathah, majrur dia baris kasrah. Majrur dia datang daripada perkataan jar, maknanya huruf jar. Ila, min, fi, ada kaf, bi, semua tu majrur, maknanya dia tarik turun. Dia tarik turun baris tu ke bawah. Okay, so kita kembali ke buku teks. Okay, siapa-siapa boleh baca. Suara slow. Boleh baca? Tak dengar je apa dia? Oh, ni muka surat 50. Muka surat 50. Okay, yang tu kena print sendiri. Boleh download daripada link yang kat YouTube tu yang kita dah bagi. Okay, lepas tu print lah. Kalau tak ada, tengok kat screen je. Pakai komputer besar sikit. Ada kat handphone boleh tak? Okay, kalau tengok screen ni boleh nampak rasanya. My screen boleh nampak. Okay, boleh baca? Siapa-siapa? Okay. Aina al-mudarrisu. Okay, penerangan. Aina ni kita dah jumpa dulu. Aina ni maknanya harfu istifham. Dia alat pertanyaan. Untuk pertanyaan. Aina, ma, man, kaifa tu termasuk dalam adatul istifham. Okay, dia digunakan untuk pertanyaan. So yang ni dia tanyalah where is. Bila dalam bentuk pertanyaan kita ada where kat sini, lepas tu English akan letak is in between ni. So where is. So lepas pada is tu dia terbalik this is the subject of the question. Ini bukan sentence, this is a question. So the subject of the question yang ini. So any subject dia akan marfu'. Nampak? Subject dia akan marfu'. Subject of the sentence ini macam ni, dalam contoh ni soalan dia akan marfu'. Dia baris dhammah. Okay. Ainal mudarrisu. Ainal mudarris. Di manakah guru? A teacher. Where is the teacher? Where is the teacher? Sebab ada alif lam. So where is the teacher? Okay, siapa yang jawab ni? Okay. Wa, dia guna ganti nama. Dia guna ganti nama. Dia tak kata lagi al-mudarrisu. Dia guna ganti nama. Ganti nama ni huwa. Ganti nama ni muzakkar. So dalam bentuk
Dalam bentuk ni dia pakai muzakkar. Ganti nama dia, ganti nama muzakkar untuk muzakkar sebab al-mudarrisu muzakkar, huwa, okey, huwa, he is. So English akan letak is kalau kita nak translate dalam English. Huwa, lepas pada mubtada punya bahagian dah selesai, kita letak is. Huwa is in the sebab ada alif lam, he is in the class. He is in the class. Okay. So kita jumpa harfu jar fi. So automatically kita akan baca huwa fil fasli. So yang lam ni baris bawah. Dia majrur. Jumpa balik lam ni al-fasli, fil fasli. Lam ni dia majrur. Lam tu dia majrur. Okay. Next. Okay. Dia sambung dengan harfu ataf wa. Okay. Wa ni dia tak ada efek apa-apa. Dia tak ada efek apa-apa kepada isim yang datang sepasnya. Lagipun satu isim yang datang sepasnya ni dia harfu istifham. Dia alat untuk pertanyaan. So, aina dan di mana. And where is. Is ada in between ni dengan English. Where is. Lepas tu al. Jadi the. Sini ada adjektif. Jadi translation dia. Wa aina and where is the new teacher. So al-mudarrisu al-jadidu. Okay. Bila kita jumpa pattern macam ni, ada alif lam, sama harkah, marfu'. Singular dengan gender sama, muzakkar. So yang ini pasti dia adalah adjektif. Man'un pula. Na'tun ataupun sifat kepada al-mudarrisu. So translation dia the new teacher. Bukan this is satu-satu the teacher. All together the new teacher. Where is the new teacher? Okay, next jawapan dia bagi dalam guna domir. Guna domir. Wa indal mudiri. Okey, tak nampak baris tu Okey, indal mudiri. Dia jadi al-mudiri majrur sebab ada inda. Okey? Inda ni dia tak termasuk dalam harfu jar. Allah. Okey, inda tak termasuk dalam harfu jar. Okey. Tak termasuk dalam harfu jar. Tapi dia act macam harfu jar. Inda. Inda ni maksudnya bersama at that time. So inda ni macam zarful zaman juga. Zarf pun dia akan jadikan isim yang selepasnya majrur. So inda lepas inda dia akan jadi lepas inda, isim yang selepasnya akan majrur. So, huwa indal mudiri. Ni konsep baru yang nak ajar pasal inda. Okay. Inda. Kalau kita translate sebagai dia, dia bersama ataupun dia dengan. With ataupun translation ni biasanya kalau English ni dia bagi dalam he is with. With W-I-T-H dengan al-mudir, dengan pengetua, dengan guru besar. Inda. So lepas inda, isim dia akan jadi majrur, macam mudhaf ilaih ataupun macam harfu jar. Sebab dia ni macam harfu zaman, ataupun harful ni. Inda ni dia special sikit. Dia tak macam ma'a. Ma'a pun kita kata bersama. Ma'a itu dia dalam harfu jar. So inda.
Okey? Ya, saya. Okey. Okey, kita tengok konteks Nak translate apa nama ni, kita tengok konteks. So dalam konteks ni Ainda maknanya bersama atau dengan, with. Kalau bahasa Malaysia kata dia dengan, maknanya dengan ni, dengan at that time, dengan guru besar. Dalam key ada explanation. Nanti saya jumpa dia beritahu. Ainda dengan ma'a, dia lebih kurang. Kalau kita kata huwa ma'al mudir pun sama juga. Ma'a, kita pakai ma'a, maknanya dia bersama dengan al-mudiri. Kalau bahasa Malaysia dia translate dengan bersama dengan pun ada juga. Kalau English dia translate sebagai with. Okey? Dapat Okey. At-talibu al-jadidu, sini boleh kenal al-jadidu is the adjective kepada at-talibu. So all the four attributes isim dia kena follow. Muzakkar, singular, nama marfu'. Okey, lagi satu apa? Ma'rifah. All the four attributes yang dalam ni dia kena follow. Dia kena follow. 1, 2, 3, 4 ni. Nakirah ma'rifah. Ini ni kena ulang selalu. So that nanti dia akan melekat lah. It will instill dekat kita punya, engrave dekat our mind, all the isim. Dia akan ada 4 ni, dan 4 ni kita tahu apa. Nakirah ma'rifah. These three state, marfu', dhammah, mansub, fathah, majrur, kasrah, muzakkar, muannas, kita biasalah. Mufrad, singular, sama ada dia dual tak apa, senang je, mudah kenal dia. Jamak, mufrad dengan jamak ni cuma kena biasa dengan bahasa Arab dan kita boleh bezakan sama ada mufrad dengan jamak. Okay, now sampai, okay, ini okay, zahaba ilal maktabati. Okay, zahaba is fi'il. So ayat ni adalah jumlah fi'liyah. Ayat ni jumlah fi'liyah dengan sebab dia start dengan fi'il. Zahaba is the fi'il. Okay, pelaku dia. Kalau ada fi'il mesti ada pelaku dia. Mesti ada dua. Siapa yang zahaba tu? Okay, zahaba ni maknanya pergi dah pergi So jawapan dia, sebab dia tak payah pakai huwa lagi lah. Aina at-tulabul al-jadidu, dia tak payah pakai huwa zahaba. Huwa tu tak payah letak lagi. Sebab zahaba is dia punya fi'il yang dia guna asli dia. Zahaba, dia start dengan zahaba. Huwa ada dalam ni dah. Huwa dah ada dalam ni. Kalau kita nak translate zahaba makna dia he went. Zahaba makna dia he went. He went. Dapat Okey. Dia dah pergi. Kalau nak tepat dalam bahasa Malaysia, kita kena kata dah, sudah, sebab ini past tense. Fi'il madhi. Zahaba. Okey. English translate dia senang aja. He went. Dia dah pergi. Ilal maktabati. Dia dah pergi ke al-maktabati, library. Maktabah ni kalau dalam konteks ni maknanya library lah. Okay, sebab tulab talib dia dah pergi ke ila, kita tulis sebagai ke perpustakaan al-maktabati. Okey. Lagi satu makna al-maktabah ni, maktabah biasanya kedai buku. Kalau diguna dalam konteks lain, kedai buku. Kedai buku, bookstore pun maktabah juga. Okay, ni library. Sebab kedai buku banyak buku,
library pun banyak buku. Dan buku ni benda yang ditulis. Kita belajar dulu. Tulis maknanya kataba. Okay, kataba yaktubu. Kataba dia punya root word dia. Kataba. He wrote. He wrote. Jadi benda yang ditulis. Maktab. Maktab. Tempat untuk menulis. Maktabah. Maktabah. Apa nama? Tempat yang banyak benda ditulis. So, ini library ataupun kedai buku. So, zahaba ilal maktabah. Faham So, yang ni jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah lah. Jumlah fi'liyah, sorry. Jumlah fi'liyah. So, zahaba, yang mana zahaba ni asal perkataan root. Root word dia, asal. Huwa ada dalam ni. So, dia tak payah mention huwa zahaba. Tak payah. So, zahaba ilal maktabati. So, dia comparison sebelum ni, kataan ni, kalau ada pertanyaan, macam wa'aina mudarris, dia kata huwa fi fasli. Wa'aina mudarris al-jadid, dia kata huwa. So, bila sampai at-talib ni, at-talibul jadid, dia cuma pakai zahaba, huwa dia tak payah pakai. Sebelum ni dia pakai huwa. So, ini huwa dah built in dalam ni. Dapat Okay. So, ini zahaba dah built in dalam ni kataan huwa tu. Okay. So, isim tetap sama. Dia yang ila ini dia half. So, dia tak ada kena dengan part attribute isim tu. Apa? So, al-maktabati. Al-maktabati, dia ada ta mabutah. So, dia mu'annas. Kalau kita check balik attribute untuk al-maktabati ni, dia ada alif lam. So, dia ma'rifah. Okay. Dia baris bawah. Dia majrur. Okay. Dia mu'annas. Sebab kita nampak dia ada ta mabutah. Okay, dan dia mufrad. Mufrad. Sebab tak ada indikator yang dianya jamak. Okey, yang ni. Soalan ni panjang Okey. Ni dia jadi panjang sebab ada al-ladzi. Isim mausul. Isim mausul. Okey. Isim mausul ni. Okey. Isim mausul ni, dia act macam adjektif. Dia act macam adjektif, isim mausul. Okey. Dia act macam adjektif. Al-ladzi, kalau Melayu translate macam yang atau who. Okey. Dia punya translation dia. Okey. Man, siapa. Zalika, itu. Ar-rajulu, lelaki. At-tawilu, 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 tinggi. Yang, okey. Bila ada al-ladzi, yang dah keluar kejap tadi daripada madrasah. So, yang ni is a new ini jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Kharajal al-an minal mudarris. Huwa ada dalam ni. Okay? Huwa ada dalam ni. Dia dah keluar just now. Al-an ni makna kalau dia single word maknanya sekarang. Tapi dalam konteks ni dia attach dengan fi'il madhi, maknanya just now. Just now. Al-an kalau single word maknanya now. Tapi kalau ada fi'il madhi maknanya past tense, just now. Dia dah keluar just now. Dia dah keluar kejap tadi dari al-madrasah, dari madrasah. Minal madrasah. Okay. So yang ni one word, satu isim, satu jumlah, satu ayat
Ayat ni ayat fi'liyah, fi'il, verbal sentence, jumlah fi'liyah. Yang ini ni dalam soalan kita buang man ni. Zalika rajul tawilu. Zalika rajul tawilu tak boleh jadi ayat lengkap sebab dia dia ma'rifah. Zalika ni ma'rifah. Lepas tu alif lam ni pun tunjukkan dia ma'rifah. At-tawilu dia pun ma'rifah. So kalau ambil yang dalam diskop saja tak boleh jadi ayat lengkap. Makna dia translate that tall man. So that tall man tak boleh jadi ayat lengkap sebab kita nak kena tanya pula. What about that tall man? Okay, that tall man kharaja al-an minal madrasah. So ini kalau sini zalika rajulu kita buat lagi tak ada. Zalika rajulu, that tall man kharaja. Maknanya ini khabar dia. Khabar dia dah keluar daripada madrasah. Okey, connection dia pada al-ladzi. So al-ladzi kita dah go through minggu-minggu lepas, dia ismu mausul. Maknanya dia connect dua phrase untuk jadikan satu ayat. Ataupun dia connect dua ayat untuk jadikan satu ayat. Dapat So ini panjang sebab al-ladzi. Sebab dia ada dua ayat dan satu phrase. So dia jadikan soalan dengan man. Siapakah lelaki yang tinggi itu? Kena ada lagi satu yang sebab ada lagi. Yang dah keluar kejap tadi dari madrasah, daripada sekolah. Okey, dapat Dapat Nombor satu ya. Tak ada, cerita dia satu je. Subjek dia lelaki yang tinggi. Itu satu cerita je. Satu cerita je. Faham betul-betul. Okey, yang kita nak faham sekarang ni balik pada ni nakirah ma'rifah ni, semua yang balik pada empat atribut isim ni. Okey, kita nak faham. Okey, ni al-madrasah, sebab ada min al-madrasatu, jadi min al-madrasati, ataupun baca dengan betul minal al-madrasati. Minal sebab pertemuan dua sukun. Sukun pada nun, sukun pada lam. Ada hamzatul wasal kita tak sebut. Jadi kita sebut minal madrasati. Nun mati tu dia bertemu dengan lam mati tu. Jadi dia ambil baris atas, baris fathah. Minal madrasati. Kita tak baca man. Sebab konteks dia bukan man. Kalau kat depan ni, man. Okay, man ni kita tak baca min. Sebab konteks dia bukan min. Konteks dia man. Konteks dia soalan. So yang ni, dia mufrad, muannas, ma'rifah dengan alif lam. Lepas tu dia majrur sebab ada min sebelum dia. Dia harfu jar. Jadi yang ini jadi majrur. Okay, al-ana ni zarful zaman. Zarful zaman, adverb of time. So sebab tu dia baris atas. Dia mansub. Jarang kita jumpa mansub sebab sekarang ni kita dealing dengan isim dengan jumlah ismiyah ya. Jarang kita jumpa mansub, tapi bila kita jumpa mansub dalam konteks ni kita ini dia zarful zaman. Zarful zaman kebanyakannya dia baris atas. Nanti kita ada list dia bila kita jumpa bincang pasal ni. Okey, kharaja ini kharaja dia tak ada kena mengena dengan ni sebab ini untuk isim saja.
Kharaja bila dalam bab fi'il nanti kita akan bincang dia. Baris fathah dekat ni hujung. Okey. 3 huruf semua baris fathah ni. Okey, man tadi zahaba, tadi zahaba. Kita dah jumpa dia tak bariskan ni sebab dulu kita dah jumpa dah, cikgu tak. Zahaba. When, he went. Kharaja, he left. Left from, he left from. Went to, left from. Kharaja minal madrasah. Okey, zahaba ilal maktabi. So zahaba ila konteks ni maknanya when to. Ini kharaja min, left from. Okey, kharaja min. Kharajal al-an minal madrasati. Okey, allazi dia ilmu isim mausul. So allazi dalam konteks ni dia isim. Sebab dia isim, kita pun sebut dia isim mausul. Isim mausul ni dia untuk apa? Dia ma'rifah. Allazi ni dia ma'rifah. Ma'rifah sebab ada alif lam tu. Okey. Part nombor 2 ni marfu', mansub, majrur. Dia ambil marfu'. Dia ambil marfu'. Dia untuk muzakkar. Dia untuk muzakkar. Kalau muannas kita biasa dengar dalam Quran. Allati. Muannas allati, muzakkar allazi. Okey, dia untuk singular, mufrad. Kalau jamak dia allazina. Kalau jamak dia allazina. Okey, so ini allazi dia singular. So dia singular, dia ma'rifah, dia muzakkar, dia untuk muzakkar. Okey, dia marfu'. Okey. So man zalika rajulul tawilu allazi kharaja al-ana minal madrasah. Okey. Baca sekali lalu, kalau faham tu maknanya kita dah boleh faham Arab lah. Panjang ayat ni. Okey, kita habiskan break ni je. Okey, jawapan dia. Mana dia orang? Dia bagi jawapan. Dia bagi jawapan. Lelaki yang tinggi yang dah keluar daripada madrasah tadi siapa? Tu siapa dia? Dia. Okey, ganti nama untuk ganti nama sebab dia isim. So dia ada 4 atribut ni. Okey. Muzakkar, dia ma'rifah. Okey. Dia ma'rifah. Lagi satu, dia mufrad sebab dia huwa, singular. Okey, dan dia dalam bentuk marfu' sebab dia mubtada'. Dia bentuk marfu' walaupun dia tak ada baris dhammah. Okey, dia mubtada'. Jadi dia marfu'. Okey, so bila dia marfu', bila dia singular, dia punya khabar pun singular. Bila dia muzakkar, dia punya khabar pun muzakkar. Al-mudirul jadidu. The new teacher. He is the new teacher. Dapat? So kita nak analyse al-mudiru pun boleh juga. Al-mudiru ma'rifah marfu' sebab ada nampak jelas dhammah kat sini. Lagi satu dia khabar. So khabar mesti marfu'. Okey. So dia muzakkar dan dia singular. Okey. Okey, ni soalan dia sambung soalan dengan wa. Wa dan. Okey. Al-ana minal fasli. Kharaja al-ana minal fasli. Okey, yang dah keluar daripada kelas. Siapa budak kecil Siapa budak kecil yang dah keluar daripada kelas? Okey. Okey, kalau nak translate sendiri-sendiri pun boleh. Sama ada dalam English biar betul grammar ataupun dengan Melayu pun boleh. Jadi faham. Push dia.
Okay, dia translate dengan whose. And who is, sebab the subject is the small boy. Okay, kalau English pakai whose, sebab ini human, so dia pakai whose just left, ataupun just left ataupun left just now, who just left from the class. Okay, who just left the class. English tak pakai from, konteks ni English tak pakai from lagi lah, mean tu dia drop lah. Okay, dia pakai who just left the class, who just left the class, ataupun who left the class just now. Dia letak just now kat ujung. Okay, macam mana pun dia ni faham. Okay, so dalam Arab waman, okay, ini lagi satu, pertemuan dua sukun. Jadi kalau nak baca ikut Arab standard lah, wamanil walid wamanil waladu, manil waladu, ni nun mati, alif lam, jadi wamanil waladu. Okay, kalau man dia jadi minal, kalau min dia jadi minal, kalau man dia jadi manil waladus saghiru. Payah juga nak sebut sekali semua sebab ni alif lam syamsiah ni. Al waladus saghiru. Okey. Dan siapakah budak kecil? And who is the small boy? Who's just left mean firstly. Okay, so he dalam konteks ni dia tak translate kan, dia tak keluarkan. Dia kata who's just left, bukan who he just left. Kalau ambil yang ini saja, single word ni translation dia he left, ataupun he went out. He left, he went out from, he left. Kalau ini saja. Tapi kalau translate daripada sini, allazi who's left, who left from the class, who went out from the class just now. Al-an ni translate sebagai just now. Dapat? Alright? Okay, ni lagi satu jawapan pada soalan tadi. Baca, cikgu tak, cuba baca. Tak nampak dah dekat skrin. Tak nampak dekat skrin. Tak nampak dalam skrin ke? Macam mana tak nampak? Ni tak, cikgu tak tengok macam mana? Okey, tak apa. Okey, teks dia huwa, lepas tu ibnu dengan hamzatul wasal. Jadi kita baca huwa banu, kalau nak baca standard lah. Kalau baca huwa ibnu al-mudiril jadidi ataupun huwa ibnu al-mudir al-jadidi pun boleh. Huwa banu al-mudiril jadidi. Huwa dia, ibnu, okay, ibnu. Okey, yang kita nak notice sekarang, al-mudiril jadidi. Kenapa dia majrur? Okey, bagi jawapan. Kenapa dia majrur? Kenapa dia baris bawah? Dapat AJ? Kenapa dia baris bawah? Kenapa dia baris bawah? Bukan? Okey. Okey, dia mudhaf ilaih. Dia mudhaf ilaih. Dia mudhaf ilaih. Sebab tu dia baris bawah. Okey.
Ibnul Mudiri maknanya anak guru, anak pengetua. Ibnul Mudiri. Okay, so Ibnul Mudiri, so yang ni adjektif kepada Mudiri, bukan adjektif kepada Ibnu. Okay, so yang barunya bukan anak, bukan Ibnu, bukan anak ni. Tapi yang baru ni Al-Mudiri, jadi Al-Jadidi, dia follow Al-Mudiri. Dia follow apa nama, case untuk mudiri. Sebab yang ni Al-Mudir, kalau kita ambil yang ini saja, Al-Mudirul Jadidu. Okay, dia majrur sebab dia jadi mudhaf ilaih kepada Ibnu. Ibnu ni mudhaf dia. Okay, jadi translation dia anak guru. Apa tu ada adjektif untuk guru ni, anak guru baru tersebut, ataupun the new principal son. The new principal sons. Dapat? Okay, so mudhaf ilaih ni tak jumpa, tak dapat tangkap cepat ni, kita kena ulang balik ni. Boleh je? Kepo. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih baris bawah. Okey, itu je. Mudhaf ilaih dia majrur. Okey? Mudhaf ilaih. Apa tak apa. Kita akan go through lagi. Selagi mana dia part yang jadikan baris bawah, dia ada dua kes dia. Dia ada haful jar dan dia mudhaf ilaih. Dia dalam idhafah sebagai mudhaf ilaih. Lepas tu dia ada haful jar. Itu je yang ada dua kes. Kalau kes ni, kita nampak al-mudiri. The question is, kenapa dia majrur? Kita tengok, sebelum ni bukan haful jar. Sebelum ni isim. Jadi dia pula ma'rifah, tapi tak semestinya. Tapi sebab sebelum ni isim, kita boleh agak dia mudhaf ilaih. Dia mudhaf ilaih. Dia idhaf dalam ni, rangkaian perkataan idhafah. Okey? Tengok dua perkataan je dulu. Ibnul Mudiri, anak mudir, anak pengetua. The principal sons. Okay. So next word coming lepas tu, sama pattern. Yang ini adalah adjektif kepada dia, kepada isim yang sebelum ni. Kepada isim yang sebelum ni. Dapat? Ini penting ni. Kan? Nak kenal apa nama mudhaf ilaih ini, memang perkataan Arab memang banyak pakai mudhaf dalam bentuk mudhaf ilaih, idhafah. Okay, so dia anak guru besar. Kalau BM translate words to word, dia senang sikit. He is the son of the new teacher, of the new principal, ataupun he is the new principal sons. Okay, macam-macam boleh translate. Okay, ada lagi sikit. Kita habiskan ni. Sekarang pukul ni? 11. Tak boleh. Nak berhenti. Macam mana? Nak sambung tak? Macam mana nampak? Aku punya skrin nampak apa? Okay.
Tak apa. Okey. Sambung esok Okey, insya-Allah besok kita sambung So yang penting sekarang ni kita nak apa semua okey. Yang penting kita nak semua orang boleh faham ni. These four thing ni 4 benda ni yang attach pada isim. Okey. Dia kabut sikit, tak apa, nanti kita kemaskan. I paste dalam apa WhatsApp. So benda ni tak lupa. Okey. Yang penting yang ini kita kena apa dia panggil apa? Instill dalam kepala lah. Dia engrave dalam kepala all the isim. All the isim. Okay. All the isim ada benda ni. Okay. Sebab kalau kita tengok mushaf, kita biasa apa ni, kita balik pada Quran tu, pembacaan Al-Quran kita, ataupun doa ke, ataupun apa. Dalam Al-Quran senang mudah tengok. Sebab dia ada baris. Okay. So kalau ada al, kita confirmkan dia apa nama, dia isim. Kalau yang macam ni, nanti bila kita belajar, kita akan tahu it's going to be fi'il lah. Okay. So bila masuk tengok baris, yauma idzin, ini mim ni, dia sebenarnya tanwin tanwin. So bila tanwin bertemu dengan ba, dia panggil hukum dia apa? Hukum idgham. So dia letakkan mim dekat depan ni. Dia sebenarnya actually dia baris dua tanwin, baris tanwin yauma idzin. Yauma idzin nun mati bertemu dengan ba. Okay, so dia jadi iqlab yauma idzin. So kita tengok bawah ni, ini sebab kita belum sampai kepada apa dhamir muttasil. So apa yang benda-benda macam ni kita tak ulas lagi lah. Okey. Wasahibati, ni dhamir. Wasahibati, dia ada baris-baris bawah ni. Mana yang mudah sikit. Okey, kita bila kita jumpa ala, kita tahu ini harfu jar. Harfu jar, next word dia akan ada baris bawah. Tapi sini ala an, sebab ini ada an. So dia jadi lari sikit. Okey, kita jumpa tanwin, khairan, maknanya dia nakirah. Nakirah. Okey, ada min, nahnu, dhamir. Okey, masbukin, ini bentuk jamak. Nanti kita jumpa lagi. Mana benda yang senang sikit? Tengok ni. Inna arsalna Nuhan, nama Nabi Nuh. Ila, lepas tu ada kaumun, kau jadi kaumi. Ni apa nama? Dhamir. Okay. So buat masa ni payah sikit lah nak tengok Al-Quran, kita belum apa ni sampai part apa dhamir. Okay. Setakat tu untuk hari ni. So yang ini kena ingat bentuk 4 attributes isim ni, nakirah, ma'rifah, marfu', mansub, majrur, mudzakkar, muannas, mufrad, masna, musanna dengan jamak. Okey, semoga boleh praktik dalam baca Al-Quran, doa, solat. Okay, insya-Allah kita tutup dengan tasbih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.